Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Jadi Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi PDPR disebabkan sekolah kita sedang ditutup selama 2 hari. Jadi walau bagaimanapun itu tidak menghalang untuk kita menyambung pelajaran yang kita sedang belajar. Jadi untuk tajuk pada hari ini adalah sambungan kepada tajuk-tajuk yang cikgu sudah ajar minggu-minggu yang lepas. Okey, jadi sebelum ni cikgu dah ajar tajuk yang pertama kita sudah lihat pecahan. Okey, pecahan wajah. Okey, pecahan wajah. Selepas tu kita dah lihat beberapa jenis pecahan wajah. Yang pertama, pecahan setara. Okey. Dan yang kedua kita dah lihat pecahan bentuk termudah. Okey. Jadi pada hari ini kita akan sambung pecahan setara ni. Kalau kita ingat, okey, pecahan dia beza tapi sama nilai. Okey, yang ini kamu kena darab supaya nombor pecahan dia pecahannya daripada kecil pergi kepada pecahan yang besar. Walau bagaimanapun cikgu ingatkan pecahannya masih sama nilai. Sama juga untuk pecahan yang termudah, bentuk termudah ni. Tapi untuk ini kamu kena bahagi. Jadi pecahan dia kalau kamu lihat daripada besar akan jadi kecil. Okey, cukup untuk ulang kaji. Contoh dia ni lah. Contoh dia kalau pecahan setara, kalau kamu tukarkan 1/2, kamu nak besarkan dia 2 kali ganda, maka kamu darab 2 di atas. Okey, maka dia akan jadi 2/4. Di mana untuk kalau kamu darab, kalau atas kamu sudah darab 2, pengangka sudah darab 2, penyebut juga perlu didarab 2. Okey. Jadi untuk pecahan bentuk termudah, cikgu ajar itu contoh pecahan yang kamu ada ialah 4/8. Kamu kata kamu nak cari bentuk yang termudah, cara dia mungkin kamu boleh bahagi dengan nombor pengangka yang sama. Kalau 4 pengangka dia, kamu bahagi dengan 4 juga. Kalau atas sudah 4, maka bawah pun kena bahagi 4. Maka 4 bahagi 4 kamu dapat 1 dan 8 bahagi 4 kamu akan dapat 2. Okey, itu contoh sekadar imbas kembali untuk tajuk-tajuk yang kita sudah belajar. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan masuk pecahan yang lain pula. Okey, yang pertama kamu akan lihat pecahan tak wajar. Okey. Yang kedua, kamu akan lihat nombor bercampur. Okey. Nombor bercampur. Okey. Kamu akan lihat dua perkara ini dahulu. Jadi untuk pelajaran kita hari ini, kita akan pergi dahulu pecahan tak wajar. Selepas itu, selepas selesai, barulah kita lihat nombor bercampur. Lepas hari penerangan, cikgu akan beri latihan dan kamu boleh jawab. Cikgu akan bagi latihan secara live worksheet lah, mudah supaya kamu boleh hantar dan screenshot dia hantar pada cikgu. Okey. Jadi tanpa membuang masa, kita lihat dulu perkara yang pertama yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu pecahan tidak wajar. Okey, pecahan tidak wajar. Mana yang ada buku teks, kamu boleh tengok muka surat 87. Okey, muka
muka surat 87, buku teks matematik jilid 1. Okey. Jadi kelas, apa itu pecahan tidak wajar? Okey, seperti mana yang kamu belajar pada minggu-minggu lepas, cikgu sudah ajar, pecahan wajar ialah pecahan yang mempunyai pengangka yang lebih kecil daripada penyebut. Jadi untuk pecahan tidak wajar adalah sebaliknya. Okey, pecahan tidak wajar merujuk kepada pecahan dengan pengangka yang besar daripada penyebut. Okey, baiklah. Jadi macam mana definisi pengangka yang besar daripada penyebut? Okey, contohnya yang kita sudah ajar itu. Okey, nombor yang atas, okey, itu satu pecahan. Okey, yang ini ialah pengangka. Yang ini ialah penyebut. Okey. Okey, pecahan dengan pengangka yang besar dan daripada penyebut. Makanya untuk pecahan tidak wajar, kamu kena tahu nombor yang atas mesti besar, nombor bawah kamu kena kecil. Okey, contoh yang boleh cikgu beri, contoh paling mudah kamu boleh lihat ialah 2/1. Okey, kalau kamu lihat di sini, nombor di atas pengangka ini adalah lebih besar daripada nombor 1 yang ada di bawahnya. Maka secara automatik kamu akan dapat satu contoh pecahan tidak wajar. Okey, kelas. Jadi apa yang menjadikan pecahan itu tidak wajar ialah apabila kamu mempunyai pecahan dengan bahagian yang lebih banyak daripada pecahan asal. Sebagai contoh lah. Okey, kita lihat pada buku teks. Okey, pecahan tak wajar boleh dilihat pada muka surat. Okey, pada muka surat 88. Okey. Okey, kita lihat di sini. Okey, kita gerakkan dahulu. Okey, padam kejap. Okey, kita gerakkan dahulu. Okey, kita pergi ke bawah sikit. Okey, tukar. Okey. Jadi macam mana pecahan tidak wajar tu terjadi? Okey, sebagai contoh, rajah yang kamu boleh rujuk kalau pecahan tidak wajar. Pecahan tidak wajarnya ialah contohnya 8/6. Okey. Kamu diberi pecahan 8 daripada 6. Okey. 8 daripada 6. Okey, jadinya kamu tahu pecahan kamu sepatutnya kamu ada 6 bahagian. Okey, cikgu gambarkan menggunakan satu kotak pertama dulu. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Contoh ini adalah kotak yang ada 6 bahagian dahulu. Okey. Kamu lihat di sini, kotak yang pertama ada 6 bahagian. Okey, jadi pecahan kamu ialah 8/6. Sekarang ini, untuk kotak yang pertama, kamu hanya ada 6/6. Okey, jadi kamu pun loriklah semua. Okey, kamu lorik semua. Okey, sekarang kalau kamu lihat 8/6 dengan 6/6 masih tidak sama nilai. Jadi macam mana kita nak cari baki 2/6 lagi? Okey, macam mana kamu nak cari 2/6 lagi? Makanya kamu kena buat satu kotak besar lagi dengan 6 bahagian. Tetapi kali ini kamu hanya perlu lorek 2 sahaja. Okey.
maka di sini kamu sudah ada satu gambar rajah yang mempunyai 8 daripada 6 bahagian. Okey, itu untuk situasi pecahan tak wajar. Okey, situasi yang pertama. Okey, kita gerakkan lagi. Nanti kita pergi kembali. Okey. Okey, baiklah. Jadi kita lihat kepada contoh pada soalan gambar 3 ni. Okey, dua permukaan heksagon. Okey, heksagon ialah sebuah objek bersegi yang mempunyai 6 bahagian. Okey, dua permukaan heksagon dibahagikan kepada 6 bahagian yang sama besar. Okey, sekarang ni situasi dia, kamu diberi dua heksagon. Tu. Dua. Okey, maaf. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kamu mempunyai satu heksagon yang sudah dibahagikan kepada 6 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. Okey, saya buat semula. Kita buat besar sikit lah. 1, 2, 3, 4, 5. So, 6 bucu sekarang. Okey, titik tengah je di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita buat heksagon yang kedua pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Okey. 1, 2. Okey, saya buat dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian, 5 bahagian dan 6 bahagian. Okey, kalau kamu lihat di sini ada sebuah heksagon. Maaf, saya cikgu tidak kemas. Okey, 1/6. Kalau kamu lihat di sini semuanya ada 1/6 bahagian. Okey, 1/6, 1/6, 1/6. Okey, sebabkan kamu ada jinak dua heksagon, dua permukaan heksagon yang sama, ada dua. Sekarang dia tanya, okey, dua permukaan heksagon yang sama dibahagikan kepada 6 bahagian. Okey, heksagon pertama kamu sudah bagi kepada 6 bahagian. Heksagon kedua pun kamu sudah bagi kepada 6 bahagian. Okey, dia tanya apakah pecahan sekiranya kamu membahagikan ia kepada 11 bahagian. Jadi kamu luriklah 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sekarang ni baru ada 6/6. Ya, tak cukup berapa lagi? 6/6. Wah, 6. Okey, 6/6. Okey. Jadi macam mana cukupkan 11? Okey, 11 tolak 6 berbagi 5. Kamu kena lurik 5 bahagian lagi. Okey. Okey, 3, 4. Okey, 5. Okey, sekarang ni kalau kamu lihat di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kat sini ada 5/6. Maaf, 5/6. Jadi secara logik ya, kalau kamu kira ke semua bahagian, kamu akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, soalan dia. Okey, sekarang ni kamu ada 11 bahagian. Tapi penyebutnya kamu nak tulis berapa? Okey, penyebutnya kamu tak boleh tambah
kedua-dua penyebut ini. Sebab apa? Sekarang penyebut kamu adalah sama. Okey, untuk hexagon yang pertama kamu sudah bagi kepada 6 bahagian. Hexagon kedua kamu sudah bagi kepada 6 bahagian. Jadi kalau kamu tambah sekalipun, jumlah penyebut dia tidak akan berubah. Sebab apa? Hexagon yang sama itu kamu sudah bagi kepada 6 bahagian. Okey, jadi samalah juga dengan 11/6. Kamu dapatlah pecahan dia 11/6. Apabila pecahan ini kalau kamu lihat, nombor di atas dia 11 dan 6 di bawah, 11 adalah lebih besar daripada 6, maka ia adalah satu pecahan tidak wajar. Okey. Okey, tak apa. Sekiranya kamu tak faham, nanti cikgu akan ulang balik kat sekolah apabila sekolah sudah dibuka. InsyaAllah lah. Okey, kalau tak ada arah melintang. Okey, itu untuk contoh. Okey, cikgu beri satu situasi yang tak ada dalam teks. Cikgu pergi sebelah pula sebab dah benar sini. Okey, kita pergi kat sini. Okey. Sekarang okey, contoh kamu diberi satu permasalahan. Okey, kamu ada 3 segi 4 sama. Okey, dibahagikan. Okey, tak maaf. Dibahagikan kepada 4 bahagian. 4 bahagian. Di segi 4 sama dibagi kepada 4 bahagian. Okey. Apakah pecahan bagi kalau ada 3 segi 4. Okey, contohnya kalau tanya apakah pecahan bagi 11. Okey, kita ambil 10 bahagian saja. 10 bahagian. Okey. Kalau dapat soalan macam ni, macam mana nak selesaikan? Okey, yang pertama kamu lukis dahulu 4 segi 4 sama. Okey, segi 4 sama. Sama panjang, sama lebar. Okey, 1, 2. Okey, 3. Okey, padang dulu. Okey. Anggaplah ni sama ya. Okey. Okey, 1, 2. Okey. Segi 4 yang ketiga. Okey, contohnya orang dapat kat sini bagi pada 4 bahagian. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, kalau kamu dapat soalan sini, cara yang paling mudah kamu lihat 3 segi 4 sama dibahagikan kepada 4 bahagian. Jadi pecahan akhir kamu akan dapat ialah per 4. Okey, sebab setiap pecahan ni ada 4 bahagian. Okey, kamu dah dapat penyebut. Sekarang kamu cari pengangka sahaja. Okey, dikata pecahan bagi 10 bahagian. Okey, 10 bahagian, maksudnya kita kena load 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi berapa pecahan dia? Okey, yang pertama ini ada 4/4. Ini pun ada 4/4. Yang ni ada 2/4. Maka sebenarnya kamu boleh cari dengan konsep penambahan, tapi itu kamu akan belajar pada topik yang seterusnya. Tak mengapa. Okey, yang ni kita fokus dahulu yang ini. Okey, 4/4 tambah. Okey, kalau kita tambah sekalipun dan tambah, ingat konsep penambahan nanti cikgu akan ajar. Okey, apabila penyebut dia bawah dia sama, kamu tak perlu tambah penyebut dia. Kamu akan dapat terus 4.
4. Maka kamu apa yang kamu tambah ialah nombor di atas. 4 tambah 4, 8 tambah 2, 10. Maka kamu dapatlah jawapan kamu ialah 10/4. Okey. Itu cara penyelesaian untuk bahagi yang melibatkan bahagi yang ada pecahan yang ada bahagian yang tidak wajar. Macam inilah. Kamu dapat 10 lebih besar daripada 4. Cikgu harap kamu faham dahulu untuk contoh pecahan tidak wajar. Sekarang kita lihat dahulu sebelum cikgu pergi lebih jauh lagi. Kita gerakkan dahulu whiteboard ni. Kita dah siap yang tu. Kelas. Jadi macam mana kamu nak kenal pecahan tak wajar? Jadi cikgu beri beberapa contoh pecahan tak wajar. Cikgu tulis Cikgu guna warna merah pula. Pecahan wajar. Cikgu bagi 10 contoh pecahan. 2/4, 3/2, 4/9, 6/5, 7/8, 9/8, 10/5, 7/6, 8/3. Sekarang kalau kamu lihat di sini, kita lihat di sini. Macam mana kamu nak kenal? Kita lihat dulu pecahan pertama, 2/4. 2/4 kalau kita lihat pengangka dia kecil, penyebut dia besar. Bila nak panah macam ni, maka ini bukanlah pecahan tak wajar. Yang kedua, 3/2. Yang ini kamu lihat situasi dia 3 besar, 2 kecil. Ini ialah pecahan tidak wajar. 4/9. 4/9. Yang ini kecil, yang bawah besar. Ini pecahan tidak wajar. 6/5. Ini besar, ini kecil. Ini pecahan wajar, tidak wajar. 7/8. Ini kecil, bawah besar. Ini pecahan wajar. Maksudnya bukan. 9/8. Ini besar, ini kecil. Maka ini ialah pecahan tidak wajar. Yang ini pula 10. Ini besar, ini kecil juga. Maka pecahan tidak wajar. Yang ini pun sama. Ini kecil, ini besar, ini kecil. Pecahan tidak wajar. Dan yang terakhir sama juga. Ini kecil, ini besar. Pecahan tidak wajar. Kelas. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dahulu untuk pecahan tidak wajar. Jadi untuk tidak memeningkan kamu, cikgu ajar dahulu hari ini pecahan tidak wajar dan latihan cikgu bagi berkenaan dengan pecahan tidak wajar dahulu. Untuk esok kita akan belajar berkenaan dengan nombor bercampur pula. Macam mana pecahan kamu boleh jadi nombor bercampur dan macam mana kamu nak bentukkan nombor bercampur tu, dan satu lagi macam mana kamu nak tukar pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur. Jadi kita ringkaskan dahulu. Jadi selepas ni cikgu akan beri latihan berkenaan dengan pecahan tidak wajar dahulu. Jadi cikgu minta kamu tolong siapkan dalam masa yang terdekat. Selepas siap nanti kamu boleh hantar screenshot kepada cikgu dan cikgu akan semak dan cikgu akan betulkan apa-apa kesilapan lah kalau ada. Jadi cikgu rasa setakat itu sahaja dahulu apa yang cikgu akan ajar untuk matematik kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu semua boleh duduk di rumah, jaga kesihatan dalam keadaan pandemik yang semakin menular ni. Jadi selamat berpuasa dan
selamat menyiapkan tugasan yang cikgu beri. Cikgu ucapkan ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan dalam pelajaran cikgu pada hari ini. Okay, sebelum cikgu habiskan, kita imbas balik apa yang kita belajar pada hari ini. Okay, pecahan tidak wajar. Okay, pecahan dengan pengangka yang besar daripada penyebut. Contoh dia macam ni, situasi dia. Jadi kita lukis tadi macam mana. Okay, lepas tu kita bagi contoh tadi macam mana nak jawab soalan kalau ada soalan macam ni. Cikgu akan banyakkan soalan ini untuk latihan kita pada hari ini supaya kamu boleh jawab. Dan akhir sekali, kenal pasti apa itu pecahan tidak wajar supaya kamu boleh beza. Okay, untuk tajuk ni kamu hanya perlu kenal dan macam mana kamu nak tulis pecahan tak wajar itu saja. Okay, fokuskan itu saja dahulu. Barulah esok cikgu akan masuk kepada nombor bercampur di mana masih berkaitan dengan pecahan tak wajar ni juga. Okay, jadi itu saja. Cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sudah menonton video ini hingga habis. Jadi sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid yang cikgu kasih sekalian.